Yang keenam, antara kelebihan kita datang ke majlis ini, kita dapat berukhuwah, dapat berkenal-kenal, mengeratkan silaturahim, pahala juga tu. Yang ketujuh, kita dapat makmurkan dan menghidupkan surau kita. Yang ke-8, kita dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Yang ke-9, kuliah kita pun special sikit, dia ada nota. Balik rumah bolehlah ulang kaji balik nota ni kan, baca-baca. Sebelum datang pun boleh baca yang minggu sudah punya. Yang ke-10, kita dapat mencontohkan kepada orang lain. Orang tentu perasan kita datang ke surau. Bila kita datang tu dia seolah-olah satu dakwah secara tidak langsung. Situ dah dapat pahala dah. Dan kalau nanti orang tu pula rasa nak datang disebabkan dia tengok kita datang, dia dapat pahala lagi. Bila kita tunjuk contoh yang baik, orang ikut, ganjaran dia, apa yang orang tu dapat, kita dapat semua. Begitu hebat dia punya ganjaran. Yang ke-11, kita datang ke surau ini pun sebenarnya kita sedang berada pada perjuangan pada jalan Allah. Kan nak datang ni dia kena berjuang. Kita nak korbankan masa kita, nak korbankan tenaga kita, nak korbankan duit minyak kita, nak korbankan keseronokan kita di rumah. Mungkin kita boleh tengok televisyen kan. Semua tu perjuangan lah tu. Sebagaimana yang kita sedia faham, nikmat berjuang ini dia hanya ada di dunia sahaja. Di akhirat, di syurga khususnya, tak ada dah nikmat berjuang. Siapa yang nak berjuang, nak berkorban, nak berhempas pulas kerana agama Allah, nikmat dia di dunia saja. Di syurga dia ada taman-taman, di dunia pun ada taman-taman. Di syurga dia ada makanan enak-enak, di dunia pun ada makanan enak-enak, walaupun tak sama. Jauh beza dia. Di syurga ada sungai-sungai, ada udara segar, ada tahta-tahta, di dunia pun ada. Tapi di syurga dia tak ada nikmat berjuang pada jalan Allah. Di dunia ni lah kita nak berjuang, nak dapat nikmat berjuang pada jalan Allah. Sebab itulah salah satu cara berjuang dia tu, kita datang ke taman-taman syurga. Tak kiralah di mana pun taman-taman syurga ni ada. Dan yang ke-12, ini nikmat yang paling besar. Apabila kita hadirkan diri ke sini, kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagi ahli sufi, kasih sayang Allah ni tak ada nilai dah. Tak dapat pahala pun tak apa, asal akan dapat kasih sayang Allah. Punya sampai setara itu lagi. Yang dapat pahala terhapus dosa, disayangi malaikat, lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat, dapat duduk taman syurga dan sebagainya tu, kalah dengan kasih sayang Allah. Kita datang ni, Allah dia bertambah kasih, bertambah sayang. Yang tu yang lagi hebat yang kita nak. Jadi tindakan kita selepas ini, selepas kita mengetahui betapa banyaknya fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan datang ke majlis ilmu, kita ajaklah saudara-saudara kita yang lain datang, ya. Bila kita datang ke majlis ilmu ni, kita duduk saja, tidur pun dapat pahala dah, walaupun tak dengar. Kita tidur pun dapat pahala dah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menyambung pelajaran kitab Ihya Ulumuddin ini, suka untuk saya mengimbas kembali sebahagian daripada pelajaran dalam kuliah yang lepas, supaya kita nampak kesinambungan dia. Nampaknya malam ini banyak kelekatu. Yang ni pun tetamu Allah juga ni. Dia kata orang tak mau datang, baik aku datang. Allah hantar. Lagi banyak beribu-ribu. Baiklah, antara perkara yang kita sentuh, sebagaimana pada kertas merah tu, ulang kaji pelajaran lepas, apakah ilmu-ilmu yang menjadi jalan ke akhirat? Ilmu di dunia ni macam-macam jenis ilmu, tapi ilmu apa yang menjadi jalan ke akhirat? Mengikut kata Imam Al-Ghazali, yang pertama namanya ilmu mukasyafah, yang kedua namanya ilmu muamalah. Apakah dia ilmu mukasyafah? Ilmu mukasyafah ni ilmu batin, ilmu peringkat tinggi. Kita orang biasa tak sampai, tak apalah, sekadar kita tahu saja, ya. Apakah ilmu muamalah pula? Kawan kepada mukasyafah tadi. Muamalah ni ilmu tentang hati. Macam mana nak bersihkan hati? Sebagaimana kita faham, hati kita ni ada dua jenis. Satu, hati yang berbentuk daging, iaitu jantung dan hati. Hati jenis pertama ni kita boleh bawa keluar, kita boleh belah-belah, kita boleh nampak. Hati jenis yang kedua kita tak boleh nampak, iaitu perasaan, hati perasaan, kalbu. Dia tak boleh nak potong-potong, tak boleh nak belah-belah, tak boleh tengok pun. Jadi dua jenis hati, hati yang zahir dengan hati yang batin. Jadi ilmu muamalah ini dia cerita pasal hati yang batin, hati yang tak boleh nampak tu.
iaitu kalbu kita, nurani kita, perasaan kita, hati yang tu. Yang tu ulama dia punya ubat. Pengubat kepada hati yang batin ini ialah para ulama. Sementara pengubat, pengkaji kepada hati yang zahir, iaitu jantung dengan hati tadi, daging tu, ialah para doktor. Berbeza. Hati yang zahir tugas para doktor, hati yang batin tugas para ulama. Apa akan berlaku sekiranya kita tidak ada walau sedikit pun daripada ilmu mukasyafah ini? Kata Imam Al-Ghazali, dia tulis dalam kitab dia khawatiri akan buruk kesudahan kita. Maksudnya kita mati dalam kerugian, di akhirat pun kerugian juga kalau kita tak ada ilmu mukasyafah. Tapi ilmu mukasyafah ni ilmu tinggi, kita pun tak boleh capai. Macam mana cara nak selamat? Kita belajar juga dah. Bagaimana kita sebagai orang awam ini mahu selamat daripada kesudahan yang buruk? Macam mana kita nak selamat? Nak belajar mukasyafah kita tak tercapai. Ada dua jalan. Yang pertama, cukup dengan kita mengakui kewujudan ilmu ini. Ilmu mukasyafah ni wujud ke tidak? Kita cakap memang wujud. Kita mengaku macam tu, kira dah selamat dah, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua pula, sekalipun kita tak dapat menguasai ilmu mukasyafah, kita hormat kepada ulama-ulama yang mahir dalam ilmu ni. Kita hormat. Cukup dah. Kita mengaku ilmu ni memang wujud dan kita hormat ulama-ulama yang ada ilmu ni. Insya-Allah selamat. Mengapa ada orang yang tidak yakin akan ilmu mukasyafah ni? Dia kata ilmu mukasyafah ni mana ada, tak boleh ni. Memang tak ada. Sedangkan Imam Al-Ghazali kata ada. Sebab apa? Sebab hati mereka ni dah cinta pada dunia. Dan mereka ni selalu ikut hawa nafsu. Bahkan dalam kalangan ilmuwan agama sendiri, pakar hadis, pakar fiqh, pakar bacaan-bacaan Al-Quran, ada juga yang tak mengaku kata ilmu mukasyafah ni wujud. Sebab apa? Mereka ni banyak mencintai dunia dan banyak mengikut hawa nafsu.